Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat semua warga Maya. Anda pasti mengenali jentera ini kan? Jentera yang mendapat julukan the best selling car of all time? Ya, Volkswagen Beetles. Ini adalah segalanya yang anda perlu tahu tentang Volkswagen. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe, like, share, tekanlah tombol loceng dan komenlah sedikit bagi memajukan lagi channel ini. Segalanya bermula pada tahun 1934 di Jerman semasa pemerintahan Nazi. Siapa tak kenal dengan Adolf Hitler kan? Idea Hitler supaya negara Jerman mempunyai kereta yang mampu milik untuk setiap keluarga yang berpendapatan rendah dan sederhana. Untuk merealisasikan kereta konsep ini supaya menjadi kenyataan, kerajaan Jerman mengupah seorang engineer kereta lumba yang mahir pada waktu itu iaitu Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche? Ya, pengasas kereta Porsche. Beliaulah yang bertanggungjawab untuk mereka kereta kecil yang boleh dinaiki 4 orang. Maintenance kecil senang untuk selenggara jika ada rosak serta kereta yang boleh dipandu selama-lamanya. Terhasillah kereta yang pertama mengetengahkan konsep kereta yang bulat dan licin dan enjin di belakang. Tetapi konsep idea kereta ni rupanya ada mirip dengan kereta yang lain. Yang sebenarnya ia diciduk sedikit. Iaitu jenama Tetra, keluaran negara jirannya Czechoslovakia. Tetra saman Volkswagen kerana keretanya hampir sama. Apa yang mereka buat sebagai negara yang kuat dan negara diktator? Kerajaan Jerman terus takluk negara tersebut dan mengambil alih kilang Tetra tersebut menjadikan hak miliknya. Dengan mengambil alih kilang tersebut, mereka memiliki reka bentuk asli kereta tersebut dan mula membangunkan Volkswagen yang mana secara teknikalnya adalah projek kerajaan Jerman. Kenapa begitu? Sebab projek kerajaan Jerman lah. Adolf Hitler membaptis kenderaan baru ini sebagai Kraftwerk Wagen atau dalam bahasa Inggerisnya Straight to Joy Car. Bila projek kerajaan, mereka membina kilang baru yang lebih besar di Flensburg. Pada tahun 1938, terhasillah kereta ini dan sedia untuk dipamerkan. Pada peringkat pertama pengeluaran, diberikan kepada golongan atasan tentera. Untuk Hitler, dia diberi model convertible. Perang Dunia Kedua meletus dan semua kilang otomotif diberhentikan dan memberi tumpuan kepada kenderaan tentera. Maka pengeluaran kereta ini hanya sempat dikeluarkan sebanyak 210 unit. 1945, tamat Perang Dunia Kedua dengan kekalahan Jerman di bawah pemerintahan Hitler. Negara Jerman musnah teruk, kilang di Wilhelmshaven hancur akibat kekalahan perang. British dengan pengalamannya semasa Perang Dunia Pertama mengambil alih kilang-kilang di Jerman bertujuan untuk memulihkan kembali negara Jerman melalui ekonomi dan peluang pekerjaan. Volkswagen dilihat adalah cara yang baik dan kilang Volkswagen dibuka kembali di Wolfsburg untuk meneruskan produksi dan peluang pekerjaan bagi rakyat Jerman. Sinilah bermulanya Volkswagen di pentas otomotif dunia. Maksud nama Volkswagen dalam bahasa Inggeris adalah The People's Car. Sesuai sangatlah dengan kereta ni. Sebelum terkenal dengan nama The Beatles, pada peringkat awalnya, ia diberi nama Volkswagen Type 1. Jentera ini mempunyai chassis Type X. Dalam cukup simple, iaitu mempunyai 2 seat di depan dan bangku di belakang. Panel pemuka adalah logam dan satu isyarat kiri dan kanan dipasang di dalam kereta. Enjinnya adalah flat 4 dan berada di belakang. Yang paling uniknya, dia tak pakai air untuk menyejukkan enjin. Dia menggunakan angin. Itu sebab kereta ni tak ada water pump, tak ada termostat, tak ada hose ataupun radiator. Selepas perang, hanya enjin 1.1 liter dikeluarkan dan kemudian ditambah baikkan dari tahun ke tahun. Volkswagen kira bernasib baik diurus oleh pihak British yang mana unit-unit awal jentera ini dikeluarkan kepada kaki tangan British di Jerman dan pejabat pos Jerman. Kilang yang baru beroperasi selepas perang sememangnya terjejas, tetapi pada tahun 1946, kilang tersebut berjaya menghasilkan 1,000 unit kenderaan sebulan. Sesuatu di luar jangkaan memandangkan kilang tersebut masih dalam keadaan rosak. Pada peringkat awal, tak ada pun tokek-tokek kereta luar yang nak biaya operasi kilang ni dan mereka terpaksa bergerak dengan sendiri. 1936 sehingga 1952, Volkswagen Type 1 ini dipanggil split screen. Nama ini diberi kerana kereta ini dipasang dengan 2 skrin terpisah di bahagian belakang. Model ini merupakan model asas dengan enjin 1000cc dengan 24 horsepower sehingga 1100cc 25 horsepower. Model ini memang rare dan memang dicari-cari. Dalam tempoh itu, tahun 1948,
Hans Nordorf, iaitu bekas pengurus Opel, ambil kerusi direktor di Volkswagen dan merancang untuk desain balik jentera ini supaya lebih produktif. 1949, Volkswagen AG ditubuhkan dan tentera British serah balik kilang ini kepada Jerman. Pada tahun ini juga, Volkswagen Beetle Cabriolet by Carmen dilancarkan. Pada tahun 1953 sehingga 1956, Volkswagen diberi suntikan wajah berbeza sedikit daripada split screen Beetle. Ia dinamakan Oval Beetle. Bentuknya adalah lebih kurang sama dengan split screen, tetapi yang berbeza, ring yang terpisah itu dicantumkan menjadi oval. Bukan tu je. Pengubasan yang kecil untuk mempertikaikan pemanduan juga dilakukan. Ia bertujuan untuk menembusi pasaran antarabangsa khususnya Amerika Syarikat. Enjin juga dipertingkatkan kepada 1200cc dengan 30 horsepower. Walaupun Volkswagen Beetle ini sudah mula popular di Eropah, tetapi di Amerika Syarikat masih tiada peminat lagi. Pada tahun 1957, Oval Beetle berevolusi lagi, di mana pengubah suai yang cermin belakang yang oval tu dibesarkan. Pasaran untuk Volkswagen ini semakin meningkat dan pada tahun 1960, Volkswagen Beetle berjaya menembussi pasaran Amerika Syarikat. Pada zaman ini, Volkswagen Beetle memang cemerlang di Amerika Syarikat dengan 159,995 unit telah terjual. Macam mana Volkswagen dapat tembus pasaran Amerika Syarikat? Jawapannya melalui kempen iklan yang dekat dengan rakyat. Pada tahun 1950, Nordorf lantik Max Hoffman sebagai pengimport Volkswagen di Amerika dan disebabkan kurang jualannya, kontrak tersebut dibatalkan. Oleh itu, beliau set up sendiri jenama Volkswagen di Amerika pada tahun 1955. Pada tahun itu, 32,662 unit dapat dijual. Semuanya dengan kuasa iklan. Iklan yang berkesan sampai sasaran mampu menggoncangkan minat seseorang dalam skala yang besar. Kita balik pada model kereta. 1964, cermin depan dan sisi diperbesarkan dan selebihnya masih dalam keadaan sama dengan yang sebelumnya sehingga tahun 1966. Pada tahun tu, link pin ditukarkan kepada ball joint dan skru tayar asalnya 5 kini bertukar menjadi 4. Enjin juga diberi suntikan dengan 3 pilihan iaitu 1002 dengan 34 horsepower, 1003cc dengan 40 horsepower dan 1006cc dengan 44 horsepower. Pada tahun 1967, perubahan besar berlaku pada Volkswagen ni yang mana headlight lebih mendongak, bonet depan dan belakang lebih pendek sedikit dan tempat isi minyak ada di luar. Dulu kalau nak isi minyak, kena buka bonet depan. Model ni masih mengekalkan suspensi hadapan dengan bar kilasan dan menggunakan gandar ayun untuk suspensi belakang. Pilihan enjin pula ada 4, iaitu 1200cc dengan 34 horsepower, 1300cc dengan 44 horsepower, 1500cc juga dengan 44 horsepower dan 1600cc dengan 50 horsepower. Model ini dijual pada tahun 1968 sehingga tahun 2003. 2003? Nanti saya cerita, sabar dahulu. Tak habis lagi bercerita apa yang best pada tahun 1960-an. Nak tahu tak? Volkswagen masuk layar perak. Siapa tak kenal Herbie dengan jodoh filem The Love Bugs pada tahun 1968. Filem berkisahkan kereta Beetle ini seolah-olah bernyawa dan mampu berjaya dalam dunia lumba kereta. Walaupun keluaran kereta ini adalah pada tahun 1963 dan hanya mempunyai 40 horsepower, Herbie mampu menumpas lawan. Kalau anda tak biasa tengok filem tahun tu, Herbie ke pentas perak sekali lagi pada tahun 2005 dengan filem berjudul Herbie Fully Loaded. Best cerita ni tahu. He's part human. It's like we're connected or something. Herbie is a car. And he's part of the family. Walt Disney Pictures presents 1968 juga, Beetle ini disuntik dengan teknologi gear auto atau secara tepatnya stick shift semi-automatic transmission untuk model ni. Teknologi ini dikongsi dengan Porsche Sportmatic dan hasilnya boleh tahan juga. Model automatic ini juga ditambah baikkan dengan suspensi ganda ayun di belakang yang berkembar. Pada tahun 1971 sehingga 1980, keluarlah Super Beetle dengan dua model iaitu D1302 Beetles dan D1303 Beetles. D1302 Beetle ini diberi gaya baru dan lebih praktikal. Suspensi depan yang lama ditukar kepada McPherson coil spring. Suspensi belakang pula sama seperti Porsche 911 pada zaman tersebut. Pilihan enjin pula ada dua iaitu 1300cc dan di 1302S iaitu 1500cc. Model ini kurang sambutan
dan bertahan sehingga 2 tahun saja. D1303 Beetle adalah model gantian kepada D1302 Beetle. Perubahan pada D1303 Beetle adalah windscreen depan dimodernkan dari flat kepada curve untuk aerodinamik dan juga memberi ruang lebih pada interior dalaman. Pilihan enjin ada 3 iaitu 1303A 1192cc, 1303 1285cc dan 1303S 1600cc. Model ini adalah model terakhir yang dibuat di kilang Volkswagen-nya di Wolfsburg kerana memberi laluan kepada kereta yang enjin di hadapan. Dalam era klasik Beetle ni, Volkswagen Beetles mencapai banyak kejayaan pahit dan manis, dan yang paling manis adalah pada tahun 1955. Kilang di Wolfsburg mencapai 1 juta produksi Beetle dan pada tahun 1972, The Beetles sekali lagi mencapai jualan 15 juta 7,034 unit telah terjual, mengalahkan pemegang rekod dunia jualan yang dahulu iaitu Ford Model T. Kilang Volkswagen di Brazil dan Mexico masih meneruskan pembuatan model sebelum model Super Beetle kerana permintaan masih mantap Pak Abu, dan itu sebabnya model ini berakhir pada tahun 2003. New Beetle kembali dengan ciri-ciri yang lebih moden, dan model ni saya akan buat sambungannya pada episod akan datang. Okey, terima kasih pada Datuk Nur Akmal kerana memberi idea untuk membuatkan kisah Volkswagen ni. Alright, saya Syau dulu. Assalamualaikum.